Penduduk Kampung Sugut Penampang yang terkesan dengan banjir besar September lalu. Langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita. Benar Nurul, sebelum itu kita terarah kepada kemajuan ekonomi di negeri ini. Sabah menjadi negeri ketiga merekodkan nilai pelaburan berkaitan sektor pembuatan terbesar di negara ini iaitu berjumlah 4.4 bilion ringgit. Kedudukan tersebut selepas Kedah 42.6 bilion ringgit dan Selangor 4.6 bilion ringgit yang direkodkan sepanjang separuh tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jumlah tersebut melibatkan 7 pelaburan yang disahkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA mempengerusikan kali kedua Lembaga Pengarah Invest Sabah Berhad ISB di Menara Kinabalu. Datuk Haji Jimahu, semua pihak perlu memainkan peranan menggandakan usaha untuk menjadi lebih produktif pada tahun hadapan. Beliau turut meminta agar lebih banyak kerjasama antara kerajaan negeri dengan agensi persekutuan dapat dilaksana dalam memacu agenda pelaburan Sabah. Datuk Haji Ji yang juga Menteri Keuangan turut mengingatkan ahli Lembaga Pengarah ISB agar mengurangkan karena birokrasi kerana langkah berkenaan boleh memaksa pelabur untuk beralih ke tempat lain. Jelasnya setiap perancangan pembangunan dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ mestilah menjadi panduan ke arah agenda pembangunan Sabah masa kini. Masyarakat di kawasan Kampung Sugut Penampang masih lagi mengalami trauma akibat banjir besar yang berlaku pada September tahun ini. Rata-rata yang ditemui menyuarakan mengenai kerja-kerja pembaikan rumah masing-masing selain kehilangan harta benda. Tinjauan RTM di lokasi turut mendapati kerja-kerja pembersihan sungai giat dilaksanakan. Beberapa penduduk sedang membina semula rumah kediaman sementara jalan raya, bekalan elektrik, air dan telefon telah disambung semula. Itu perasaan masih ada kekal trauma lah. Kita masih nampak kita punya tapak rumah yang tinggalan hanyut. Memang sedih lah. Kami dijanjikan dengan bantuan rumah PPRT dan kami masih menunggulah sekarang. Dari sejak itu sangsara kami membersihkan kawasan kami ini dan kereta saya yang sedia sekarang pun tidak boleh pakai sudah sejak itu banjir. Saya harap-haraplah kerajaan akan pakai dengan kesengsaraan kami dan kerugian kami. Dari sejak kejadian itu memang kami banyak menerima sumbangan bantuan dari banyak persatuan NGO. Sebenarnya orang-orang kami masih perlukan air bersih lah. Walaupun kami tidak meminta, tapi setiap kali ada yang ingin memberi, kami terima. Banjir lumpur yang telah melanda Kampung Sugut Penampang pada bulan September lalu telah mengakibatkan hakisan tanah serta kemusnahan harta benda. Walaupun beberapa bulan telah berlalu, kerja-kerja pembersihan dan pembaik pilihan masih giat dilakukan oleh penduduk di kampung ini. Rosalie Jus melaporkan dari Kampung Sugut Penampang untuk Berita RTM. Sementara itu, rata-rata penduduk di Kampung Sugut Penampang lebih memilih untuk berbelanja berdasarkan keperluan utama sahaja berbanding perayaan Krismas sebelum ini. Bagi mereka, makanan asas, pembaikan tempat tinggal, barangan kesihatan dan kenderaan adalah keutamaan. Memang menyedihkan. Memang jauh perpisahan. Dan sekarang ini pun masih sedih. Memang tengok keadaan sekeliling di rumah saya ini pun ada dinding itulah itu. Memang sedih. Saya berharap ada yang dapat membeli bantuan lah, yang ikhlas. Itulah harapan uncle tuh. Perasaan saya lepas banjir itu kan, kalau macam tahun lalu kami beli hiasan begitu, tapi sekarang kami beli untuk keperluan. Perasaan macam tidaklah excited macam yang tahun-tahun lalu kan. Kalau ini tahun kami lebih kepada bersederhana. Saya punya perasaan sedih lah. Sebab sebelum banjir tu asal Christmas memang kami akan buat perhiasan lah. Persediaan Christmas seperti lampu Christmas macam tu. Tetapi lepas banjir ni kami tidak dapat libat macam itulah. Sebab kami punya duit lebih diperlukan untuk membuat rumah baru lah.
Kejadian banjir besar dan berlumpur yang berlaku pada 15 September lalu telah menyebabkan penduduk kampung di Sugut Penampang kehilangan tempat tinggal selain musnah harta benda. Toleransi, hormat menghormati serta bertanggungjawab memelihara perpaduan yang dikecapi selama ini. Justru konsep keluarga Malaysia begitu sebati di hati masyarakat Sabah meskipun kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya maupun perbezaan anutan agama. Tentu perbezaan politik itu. Menerusi sambutan setiap perayaan juga jelas dengan penglibatan ramai dalam masyarakat menunjukkan kesedaran dan perasaan muhibah antara satu dengan yang lain. Di antara masyarakat di Sepanggar khasnya ya pada malam ini, dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Merry Christmas. Fantastic. I see multiracial, I see multi-religion, I see everybody come together to celebrate Christmas under the leadership of Dato' Yaakob Khan. Majlis Malam Mesra ini dianjurkan Persatuan Kadazan Dusun Murut dan Rungus bagi Parlimen Sepanggar. Masih mengenai sambutan Christmas di Sabah, di Pitas meskipun disambut sederhana selain mematuhi prosedur operasi standard SOP, namun tetap terasa kemeriahannya. Selain bertanya khabar, majlis tersebut membolehkan pemimpin mendengar sendiri keperluan masyarakat secara bersemuka. Pintas negeri Sabah adalah contoh untuk keluarga Malaysia. Kerana kita semua boleh duduk semeja, tidak kira agama, budaya dan keturunan. Malahan dalam politik pun kita ketepikan bahawa apa juga kepercayaan kita dalam politik, dalam perayaan kita boleh duduk bersama. Dan begitu juga perayaan-perayaan lain yang berlaku di daerah Pitas ini memang kita rayakan bersama. Dan Alhamdulillah konsep ini masih lagi teguh, kuat di daerah ini. Terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa pelaksana yang bertukus lumus menjayakan program ini dengan jayanya dengan satu matlamat iaitu Sabah Maju Jaya dan keluarga Malaysia. Sambutan Natal Daerah Pitas 2021 diserikan dengan acara memotong kek, persembahan kuaya dan persembahan artis undangan. Baik, sekian laporan langsung dari Sabah. Sayangi keluarga, ambil ujian kendiri sebelum menziarahi keluarga. Saya Rita Alusius Malik, kembali bersama Nurul. Silakan. Terima kasih Rita atas perkembangan itu.